Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Taufikur Rahman. So, untuk video kali ini saya akan kongsikan kelebihan yang terdapat pada apps Shortcuts. So, video ni khas untuk iPhone user yang nak tahu lebih lanjut kelebihan Shortcuts apps. So, yang pertama, install dulu app Shortcut ini. Okey, itu yang pertama. So, ada beberapa shortcuts yang sudah dibina dekat sini. So, saya akan tunjukkan satu persatu apakah kelebihan shortcuts tersebut. So, shortcuts ni boleh diakses dekat apps ini sendiri ataupun kita add shortcut tersebut sebagai widgets kita. Okay, kalau ada yang tak tahu macam mana nak tambah widgets, pergi ke bahagian button edit sini dan tambahkan dekat bahagian widgets. Okey, yang seterusnya, okey, saya tunjuk satu persatu shortcuts yang saya nak kongsikan. Paling mudah adalah search YouTube. So, search YouTube ini berguna kepada kita kalau kita nak cari sesuatu di bahagian YouTube tanpa perlu mencari apps YouTube itu sendiri. Mungkin sesiapa yang organize dia punya iPhone layout, mungkin senanglah untuk cari dia punya apps YouTube. Tapi mungkin dia simpan bahagian yang mungkin dia kadang-kadang lupa letak mana dia punya apps dan sebagainya. Jadi, apabila kita letakkan search YouTube ini di bahagian shortcuts ini, simple saja, dia akan terus pop up kepada search YouTube. So, kita boleh membuat apa-apa carian di sini. So, semudah itu. So, itu adalah kegunaan shortcuts yang pertama saya kongsikan. Untuk yang kedua, saya akan kongsikan iaitu Combine Screenshots, yang mana kita akan combinekan beberapa image supaya menjadi satu image. Yang mana features ni dah ada di kebanyakan Android phones. So, mungkin kita tak dapat buat macam Android phone, tapi shortcuts ini dapat bantu kita untuk menggabungkan screenshots yang kita ada. Sebagai contohnya, saya klik Combine Screenshots. Saya akan pilih beberapa image daripada wallpaper saya mungkin. Dan saya akan pilih beberapa. Mungkin saya akan pilih 3 ni. Dan kita akan combinekan menjadi satu image. Kita boleh rename apa-apa sahaja. Dan seperti yang korang boleh lihat, gambar tersebut sudah pun digabungkan. So, semudah itu. Dan image tersebut sudah pun disimpan di dalam galeri. Itu adalah shortcuts yang kedua. Untuk shortcuts yang ketiga, saya akan kongsikan As If Photo Details. As If Photo Details ini berguna kepada pengguna yang nak tahu info ataupun details yang terdapat pada sesuatu gambar. Seperti anda tahu, apabila kita klik pada gambar yang ada dalam Photos apps kita, kita tak dapat data yang lebih lanjut ataupun data yang lebih details. So, dengan cara ini, kita boleh tahu details yang terdapat pada gambar tersebut. Sebagai contohnya, saya klik Select Photos. Kita boleh pilih apa-apa foto. Sebagai contoh, saya ambil screenshot tadi. Dan keluar image ni. Dan kita ada details yang ada terhadap gambar tersebut. Dari segi saiz dia, tinggi, lebar dia punya jenis, bila diambil dan sebagainya. So, berguna kepada kita yang nak tahu lebih lanjut details yang terdapat pada sesuatu gambar. So, itu adalah shortcuts yang ketiga. Shortcuts yang keempat pula, saya akan kongsikan Google Reverse Image. Google Reverse Image Search ini berguna untuk kita cari image yang mungkin kita lupa dekat mana kita download ataupun kat mana kita boleh cari image yang seperti itu. Sebagai contoh, saya klik gambar kereta, dia akan pop up ke Safari dan kalau kita boleh tengok, gambar image kereta ni ada di beberapa website. So, maksudnya, gambar ini kita boleh cari balik, mungkin kita nak download balik, mungkin kita nak share dengan kawan kat mana kita download,
So itu adalah kegunaannya. So itu adalah shortcuts yang keempat. Saya akan kongsikan shortcuts yang kelima, iaitu Apple Frames. Apple Frames ini adalah favorite yang ramai orang tanya macam mana saya buat screenshot yang ada gambar iPhone kita. Sebagai contoh, okey, so sekiranya benda ni berlaku dekat iPhone korang, so ini masalah bugs yang ada dekat iOS kita, so tak ada masalah pun. Kalau itu berlaku, kita pergi kepada shortcuts, tekan logo ni. So kita klik pada Apple Frames, kita akan cari mana-mana gambar, kita klik done, dan kita save to photos, kita back to photos, kita cari image kita, dan kalau kita boleh tengok, image ini sudah pun disimpan dalam bentuk Apple Frames ataupun iPhone kita. Dan shortcut ini berguna kepada iPad juga. Sekiranya kita menggunakan shortcuts ini di dalam iPad, so maksudnya dia akan ambil gambar yang tersimpan di dalam iPad Frames. Okey, saya dah kongsikan 5 shortcuts yang mungkin bermanfaat untuk korang. So, sekarang ni persoalannya macam mana kita nak gunakan shortcut tersebut, macam mana kita nak mula. So, kepada yang baru install, pergi kepada app shortcuts dan bahagian ini akan kosong untuk pengguna baru. So, untuk step pertama adalah kita mesti create shortcuts baru. So, kita boleh create, kita boleh pergi kepada bahagian gallery, kita boleh pilih apa yang sesuai dekat situ. So, paling mudah adalah search YouTube. Kita tekan klik search YouTube, kita add. Disebabkan saya dah ada search YouTube tu, so maksudnya tak perlulah add lagi sekali. Tapi kepada pengguna baru, tekan je OK dan automatik dia akan ada di bahagian My Shortcuts. So, itu adalah step yang pertama. Add dulu mana-mana shortcuts yang ada dalam iPhone korang. So, yang kedua, so mesti kita run dulu shortcuts yang kita bina. Maksudnya tadi kita bina search YouTube, kita run dulu dan ini adalah step yang kedua. Step yang ketiga, pergi ke bahagian settings, cari shortcuts. Di bahagian ini, allow untrusted shortcuts, dia akan turn off default settings dia. So, apa yang perlu buat adalah kita mesti turn on kan benda ni. So, itu adalah 3 step penting sebelum nak menggunakan shortcuts yang saya kongsikan tadi. Apabila allow untrusted shortcuts turn on, so saya akan kongsikan link yang boleh di-download di bahagian description. Sebagai contoh, saya pergi pada notes app saya ini adalah mungkin adalah contoh link yang ada di bahagian description. Just klik pada link tersebut. Pergi kepada bahagian bawah, add untrusted shortcuts. Add sahaja disebabkan saya dah ada shortcut ini di dalam iPhone saya. Maksudnya saya boleh replace ataupun keep both. Tapi saya cancel sebab saya dah ada shortcuts ini dalam iPhone saya. So, itu sahaja buat masa ini 5 shortcuts yang mungkin bermanfaat untuk semua. So, jangan lupa tekan butang subscribe sebab akan ada lagi video-video menarik yang saya akan kongsikan dengan semua, especially tips and tricks untuk iPhone user. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum.